warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahid bin Mat Yusof, 23 DRM 22F1039 dari kelas DRM 2A. Saya Edrariz bin Zulkifli, 23 DRM 22F1012 dari kelas DRM 2A. Saya Muhammad Nami Pak Asyik, 23 DRM 22F1032 dari kelas DRM 2A. Nama saya Muhammad Faridi bin Zalawali, 23 DRM 22F1031 dari kelas DRM 2A. Jadi tajuk video kami pada hari ini adalah Masjid Nukleus Masyarakat. Jadi apa itu Masjid Nukleus Masyarakat? Secara umumnya masyarakat hari ini melihat masjid sebagai tempat ibadah khusus dalam kehidupan Muslim. Persepsi sedemikian perlu dimurnikan agar seluruh masyarakat memahami konsep sebuah masjid dan menyedari pentingnya peranan sebuah masjid dalam membangunkan ummah. Masjid bukan sekadar lambang dan syiar dalam kehidupan masyarakat Islam, malahan lebih penting dari itu, di mana masjid adalah nadi dan pusat kegiatan aktiviti umat Islam. Oleh itu, kehebatan sesebuah masjid bukanlah bergantung kepada seni binanya semata-mata, tetapi juga kepada tahap pengimarahannya. Masjid menduduki tempat yang mulia dalam Islam kerana mempunyai fungsi utama sebagai tempat ibadah. Oleh yang demikian, umat Islam harus memantapkan lagi peranan masjid dalam usaha membangunkan ummah yang cemerlang, memandangkan hubungan masyarakat Islam dan masjid tidak boleh dipisahkan kerana saling berkait dan saling memerlukan. Jadi, Masjid Nukleus Masyarakat, realiti atau fantasi? Kami telah membuat rujukan untuk menyokong ucapan tersebut. Yang pertama adalah masjid sebagai pusat keilmuan dan kegiatan keislaman. Masjid adalah institusi ilmu untuk kecemerlangan masyarakat Islam. Budaya ilmu ini perlu diluaskan dengan mengadakan kelas-kelas keagamaan dan juga kelas-kelas ilmiah yang lain seperti tuition akademik, pelajaran, kemahiran komputer, kelas sains, matematik dan lain-lain pelajaran dari peringkat kanak-kanak hingga ke peringkat dewasa. Hal ini sangat bersesuaian dengan keperluan hidup masyarakat Islam kini, terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan pedalaman dan jauh dari pusat-pusat kegiatan ilmu. Oleh itu, peranan masjid sebagai pusat ilmu perlu dioptimalkan bagi membangunkan masyarakat Islam. Okey, yang kedua, menyusun struktur kerja masjid dan imam yang ideal. Proses pemilihan dan pelantikan imam perlu menitik beratkan bukan sekadar pada hafalan surah dan bacaan Al-Quran yang betul, tetapi hendaklah mempunyai seni menarik masyarakat sama ada golongan muda atau golongan tua. Hal ini kerana imam yang berkaliber memainkan peranan penting dalam menarik minat dan mendekatkan masyarakat kepada masjid, terutamanya dalam kalangan masyarakat Islam yang kini sering didedahkan dengan model-model dan selebriti-selebriti ternama. Dalam masa yang sama, imam adalah model personality kepada seluruh masyarakat Islam yang memainkan peranan penting dalam mencorakkan kehidupan mereka. Setiap kata nasihatnya dan dinilai oleh masyarakat terhadap tindak tanduknya. Menjadi cabaran generasi abad ke-21 hari ini yang dilihat jauh dengan masjid. Justru sudah tiba masanya imam berperanan juga di luar masjid agar mula peluang menarik orang muda di luar untuk mendekati masjid. Okey, yang ketiga, masjid sebagai pusat kebajikan dan kaunseling. Masjid hendaklah menjadi pusat rujukan dalam masalah-masalah kehidupan masyarakat Islam, sehingga mampu menyediakan jawapan yang munasabah dan islami bagi setiap pertanyaan. Malahan turut menjadi pusat kaunseling bagi menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada hari ini. Satu anjakan paradigma boleh dilakukan di mana imam, bilal dan jawatan kaunselor masjid boleh menyediakan khidmat kaunseling kepada masyarakat yang berhadapan dengan berbagai masalah, terutama masyarakat Islam ini yang penuh dengan cabaran dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, mewujudkan pusat teknologi maklumat iaitu ICT di masjid. Di abad ke-21 kini, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran dilihat berupaya meningkatkan kefahaman, penguasaan, motivasi, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan meningkatkan daya kreativiti seseorang. Sehubungan itu, program dan aktiviti pengimarahan masjid dilihat perlu kepada penggunaan ICT.
Hal ini dilihat penting dalam usaha memperkasakan semula peranan masjid di dalam membangunkan masyarakat Islam kontemporari di Malaysia. Penggunaan ICT dalam pengajaran di masjid ini sudah pastinya dengan menarik minat masyarakat Islam kini, terutamanya golongan remaja, untuk menghadiri kelas pengajian yang dilaksanakan. Okey, selain itu, masjid juga merupakan pusat kegiatan wanita, remaja dan kanak-kanak. Peranan dan fungsi masjid tidaklah terhad kepada golongan lelaki dewasa sahaja, malahan turut memberi ruang kepada golongan wanita, remaja dan kanak-kanak. Mereka juga adalah terdiri daripada komuniti masyarakat Islam itu tersendiri. Oleh itu, program-program yang dilaksanakan di program-program seperti sukan reka, pelajaran seni mempertahankan diri, senaman, futsal, mendaki bukit, lomba pingpong, karem dan latihan memanah boleh dilaksanakan juga. Selain itu, pihak masjid boleh menjalankan aktiviti-aktiviti remaja yang kerjasamanya persatuan, pertubuhan dan kumpulan-kumpulan tertentu secara langsung dengan lebih kerap lagi. Betul. Okey, untuk poin yang ke-6, masjid sebagai nadi ekonomi dalam masyarakat setempat. Menurut Muhammad Yahya, tahun 2015, peranan masjid kepada umat Islam luas ruang lingkupnya kerana ianya merupakan institusi yang boleh menyatupadukan seluruh umat Islam. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh institusi masjid untuk tujuan penyemarahan ialah dengan melaksanakan aktiviti pengembangan ekonomi masjid. Oleh itu, institusi masjid boleh menjalin ekonominya bagi memastikan kelangsungan aktiviti masjid dapat diteruskan dan seterusnya memacu pembangunan ekonomi ummah melalui penglibatan dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Okey, kali ini untuk poin pusat pengingatan belajar Islam. Dan masjid merupakan bangunan yang mudah dijumpai di banyak lokasi di seluruh negara. Jika masjid-masjid tersebut mampu menawarkan kemudahan penginapan masalah, ketiadaan tempat penginapan mungkin tidak timbul kerana masjid lazimnya ada di sepanjang jalur perjalanan. Sehubungan itu, institusi masjid boleh memperkasakan peranannya dengan mewujudkan rumah kembangan iaitu homestay, dan dalam masa yang sama turut berfungsi sebagai agensi pelancongan travel and tours bagi menjaga ekonomi masjid di samping membantu para musafir dan sekaligus menyebarluaskan dakwah kepada para pelancong. Idea rumah musafir yang diwujudkan di Masjid Ar-Rahman, Taman Puteri Kulai Johor, Masjid Jamek Bandar Baru Udara Johor Bahru, Masjid Sultanah Bahiyah, Masjid Osmaniyah di Perlis dan berbagai tempat lagi boleh dijadikan contoh untuk menjadikan masjid sebagai salah satu pusat penginapan para pelancong Islam sekaligus memudahkan para musafir untuk beribadah. Kewujudan rumah penginapan yang dinamakan sebagai rumah musafir misalnya di Masjid Ar-Rahman, Taman Puteri Kulai Johor menjadi tarikan orang ramai, terutamanya daripada luar kawasan untuk menginap. Rumah musafir yang dicetuskan asalnya merupakan rumah yang disediakan untuk anak-anak hafiz. Setelah tidak dihuni dijadikan rumah pegawai masjid dan selebihnya sebagai homestay. Ahli jawatan kuasa masjid telah memutuskan melalui mesyuarat untuk memanfaatkan bangunan terbabit dengan menyewakan rumah dan bilik-bilik tersebut kepada yang memerlukan. Rumah yang dilengkapi dengan penyaman udara itu mempunyai 3 buah rumah kesemuanya. Manakala di bahagian bawah mempunyai ruang tamu lengkap dengan berisi set meja makan dan televisyen. Dan untuk poin yang kedua, Masjid Mesra Orang Kelainan Upaya iaitu OKU. Menurut kajian Yayasan Dakwah Islam Malaysia 2015, pembangunan konsep dan model Masjid Mesra Orang Kelainan Upaya iaitu OKU di Malaysia masih berada dalam tahap kurang merangsangkan. Golongan ini dilihat masih terpinggir dan mengalami kesukaran akses terutama dalam penggunaan kemudahan awam masjid. Antara permasalahan yang diutarakan ialah kemudahan untuk menggunakan kerusi roda dalam ruang solat, penyediaan jurubahasa ketika khutbah Jumaat, laluan kerusi roda bermula masuk masjid sehingga ada laluan juga untuk ketandas serta penunjuk arah yang lengkap di sekitar masjid. Sehubungan dengan itu, kebajikan berkaitan pembangunan kerohanian golongan orang kelainan upaya juga dilihat perlu untuk diberi perhatian. Masjid Mesra OKU bagi memudahkan mereka untuk beribadah perlu dibangunkan. Usaha-usaha ke arah pemberi kefahaman Islam kepada mereka juga perlu digiatkan. Kumpulan dai yang terlatih khusus untuk membimbing golongan ini
mengenai fardu ain dan kesyumulan ajaran Islam perlu diperkasakan di masjid-masjid. Okey, saya berada di last point iaitu kesimpulan. Pembinaan sebuah masjid adalah asas yang penting dalam membangunkan masyarakat Islam, khususnya di era kontemporari yang kian mencabar. Hubungan antara masyarakat Islam dan masjid tidak dapat dipisahkan kerana masjid adalah tunggak dan nadi pusat kegiatan umat Islam. Begitu juga dengan institusi masjid yang memerlukan masyarakat Islam untuk mengimarahkannya. Justru cadangan-cadangan ke arah pemerkasaan masjid dilihat penting agar masyarakat dapat menjadikan masjid sebagai one-stop center sekaligus dapat mengembangkan ajaran Islam dan membangunkan masyarakat kontemporari di Malaysia. Justru peranan masjid perlu diperkasakan seiring dengan modernisasi yang berlaku agar institusi masjid dilihat benar-benar berfungsi dalam membangunkan insan dan masyarakat yang sejahtera. Okey, saya mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Ustaz Jamali Zamani atas ilmu yang diberikan kepada dalam MUA. Dan itu saya sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.